Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Imam Malajatan Qasar, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita menggunakan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah di masjid kita. Kita masuk dalam hadis yang berikutnya, adalah hadis yang ke-25. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, harus sembahyang di atas sampan. An Jabir bin Abdullah wa Abi Sa'idin radhiyallahu anhuma sallaya fi safinati qa'imaini wa qala al-Hasanu tusalli qa'iman ma lam tashuqqu ala ashabika taduru ma'aha wa illa faqa'ida. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, keduanya sembahyang di atas sampan dengan berdiri. Dan berkata Al-Hasan, yakni Hasan Al-Basri, engkau sembahyang berdiri selama tiada engkau menyusahkan kepada sahabat engkau. Engkau berpusinglah bersertanya, dan kalau tidak maka duduklah ketika sembahyang. Baik, malam ini kita nak tengok beberapa hukum hakam berkaitan dengan sembahyang. Sembahyang ni satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala taklifkan pada kita sejurus selepas mengucap dua kalimah syahadah. Sembahyang ini adalah satu kefarduan, sama ada lelaki atau perempuan, sama ada dia budak kecil atau orang besar, sakit, sihat, dalam semua keadaan fardu tu mesti ditunaikan. Tetapi dalam Islam ada satu benda yang kita sebut sebagai rukhsah. Rukhsah ni adalah keringanan. Dalam kaedah fiqh menyebut al-amru idza daqat ittasa'a. Sesuatu urusan dalam apa-apa benda, apabila dia sampai pada bahagian-bahagian yang agak rumit, agak susah, agak payah, ittasa'a, maka syarak melonggarkan atau meluaskan atau buka ruang yang lebih besar lagi untuk sesuatu benda tu tetap mesti dibuat, tetapi dengan cara yang sesuai pada seseorang tu. Orang sihat, dia kena buat cara sihat. Orang sakit, dia ada kena buat cara sakit. Sama ada kita boleh berdiri semayang dalam keadaan berdiri, tak boleh, kena semayang dalam keadaan duduk, baring, lunjak, telentang, sehingga diringankan dalam syarak ni semayang dengan menggerakkan kepala. Kalau sakit juga boleh menggunakan kelopak mata, isyarat semayang. Dan yang paling ringan sekali adalah sembahyang dengan membayang atau imagine di dalam hati yang kita ni sedang sembahyang. Bagi keadaan orang yang fully accident, balut sini, balut sana, selagi ada akal, selagi dia ada akal dan fikiran yang logik, yang dia boleh fikir, dia boleh cakap, dia tak gila, dia tak nyanyuk, dia tak sakit dan sebagainya, sakit kenalah, gila atau nyanyuk dan sebagainya, maka dikenakan. Kita pergi kat dia tu, duduk di hospital, balut semua macam mumia,
Biji mata yang nampak dengan hidung sikit dia bergunting kering tu, habuan nak menapah. Tidak padam, tak menapah kata. Kita pergi kat dia. Kita kata kat dia, "Haji, kami geng masjid mai ni. Pasal nak kami?" Dia kata, Dia buat gitu. Tu wajib sembahyang. Kerana masih fungsi otak dia masih kenal. Tapi dia tak bolehlah sembahyang macam kita. Tapi kena sembahyang tak? Kenalah sembahyang. Apa hal pun kena sembahyang juga. Sama ada kita ni sembahyang duduk di rumah masjid macam biasa atau duduk di kenderaan. Duduk di kenderaan kena sembahyang juga ustaz? Ya, kena sembahyang juga. Sama ada di kapal terbang. Malam ni kita nak bincang sembahyang atas sampan. Tuan-tuan kaki pancing ikan atau tuan-tuan pi Pulau Pangkok saja berjalan. Contoh kan, tengah-tengah sampai bot tu minyak habis. Dia kata, okey, minyak habis, relax. Dia pun pi belakang. Dia buka dia punya stor hak bawah perut kapal tu. Bawa keluar, silap. Minyak saji dia bawa. Silap botol. Allah mak, botol silap. Telefon member, saji nak buat apa? Cari terbakar buat tu. Tak boleh ke minyak saji. Kuasa kuda kan, nombor saji di kuasa siput. Tak boleh fungsi lah. Lepas tu kena buat apa? Telefon member lah. Sekarang pukul apa dah? Pukul 4 dah. 3.45. Telefon member. Member ada. Member dia ada kat darat. Tapi kunci bot dia tu apa-apa tak ada. Dia terlambat sikit. Kita kata, lambat dah ni. Asak tak ada semayang dah ni. Maka kita kena buat apa? Mula kena marah dulu. Yang angkatan sampai pukul 3.30 tak semayang sebab apa? Tu mau ceramah dulu. Mula nombor 1. Nombor 2, kita kena cari alternatif lah nak semayang. Yalah lambat semayang kan. Nak ambil semayang kat mana? Ayak laut boleh ambil semayang. Sama ada hang duduk dekat tepi sampan tu, macam mana duduk kat masjid Kapitan Keling ada kolah tu kan. Duduk tepi. Saya tak berani Ustaz. Saya Kapitan Keling pun 4 kali jatuh layak lah. Lepas AJK main tolong bawa jala semua. Saya tak pandai. Tak pandai jangan cari pasal. Buat apa? Cedok dan cebok ayak tu. Bawa bekas je ni kan. Cedok, tahan. Duduk tepi gitu macam manja sikit gitu. Tahan ayak. Bawa keluar tu satu. Lepas tu ambil semayang. So kawan pegang atas sendiri ambil pun boleh. Tuang tangan sikit. So semayang. So boleh ke Ustaz? Boleh lah. Ayak laut kan ayak mutlak. Ada gajah 2 ekor mati kat tu. Saya nampak Ustaz, kaki pat-pat naik atas. Belalai dia nampak sekali. Dengan gading. Lan Somalia nak ambil gading dia jual. Macam mana Ustaz? Dia jadi najis tak? Ayat laut dia tak ada apa. Kita cek lah. Dia okey, bau biasa, bau warna rasa. Rasa tengok tak, macam berminyak ke. Rasa bau tu pelik lah. Kalau pelik sikit contohnya kan, ambil belah sini. Jangan betul-betul dekat ayak yang duduk keliling bangkai gajah tu. Jangan ambil tangan tu, jauh sikit. Boleh? Tak ada masalah. Ambil semayang. Ambil semayang. Semayang. Nak semayang tu macam mana? Kalau ada handset, boleh tengok arah kiblat. Ikutlah Google ke apa ke contoh kan. Boleh tengok arah kiblat. Handset pun bateri arwah Ustaz. Tak bawa charger, bawa pun bukan boleh buat apa dan lalu. Takkan nak cah atas badan jos. Tak boleh. Jadi buat apa? Tak tepi handset. Di Malaysia, saya habaq daripada Perlis sampai Johor. Malaysia lah. Tuan-tuan sangkut di Myanmar, Filipina, Kemboja yang buat ni. Dia kiblat lain. Malaysia, kiblat dia senang ni. Tuan-tuan tahu mana? Arah matahari jatuh. Arah matahari jatuh itulah kiblat kita. Tuan-tuan tengok masjid kita kiblat mana? Sini. Matahari jatuh belah mana tadi? Belah sini. Cerita kiamat cerita lain lah. Kan dia terbalik kot apa semua. Jangan telefon saya pula. Ustaz kata ni kiamat ni. Yang telefon kiamat aku pun tak tahu hidup tak hidup lah. Kiamat cerita lain ni hari biasa ya.
Matahari naik situ, kiblat situ. Jadi dia ambil wuduk semua kan. Berdiri atas sampan. Berdiri atas sampan, Allahu Akbar, takbir. Sembahyang sunat dan sembahyang fardu ada sedikit perbezaan berkaitan dengan rukun. Kalau sembahyang atas kenderaan, kita ambil sampan lah, senang, kita tak payah cerita kenderaan lain. Kalau kita tonton sembahyang di masjid, bukan, sembahyang fardu, dada kita mesti menghadap kiblat. Sepanjang sembahyang tu dia mesti menghadap ke arah kiblat. Dia tak boleh dada lari daripada arah kiblat. Arah kiblat tu macam mana Ustaz? Saya nak tahu. Kata Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Ke arah. Jadi kita yang duduk di sini jauh, tak nampak ain Kaabah tu, ketui Kaabah depan mata kita, tak nampak depan mata kita, maka kata ulama, kita punya hala menuju ke arah Kaabah tu, dia boleh, katalah contohnya Kaabah nombor 12 jam, kita ada lari sikit, dekat-dekat nak sampai 1 dah, ataupun dekat-dekat nak, kita duduk sini tau, atau dekat-dekat nak sampai 11, masih lagi diklasifikasikan sebagai kiblat. Yang tak boleh, dia jauh sangat, nombor 2 atau nombor 3 atau nombor 4, dia jauh. Belah sini nombor 11, nombor 10, nombor 9, nombor 8, tu dia dah jauh sikit, tak jadi masalah. Alignment tak apa lari sangat, dia masih lagi dalam versi kiblat. Jangan terbalik terus, orang kiblat nombor 12, dia kiblat nombor 6. Tu tak boleh. Maka kita pastikan dada kita menghadap kiblat sampai habis. Kalaulah tuan-tuan sembahyang duha, saya ambil contoh dulu duha, atas kapal, sampan lah, berhenti sampan, kita berhenti duduk pi tasik Kenyir atau pi mana-mana sungai ke apa, contoh laut ke apa-apa, kita tangkap ikan. Bubur semua, empak tu, letak situ, kunci semua letak situ. Kita kata, lagi 10.30, main aku buat duha dulu. Kita buat apa? Ambil sembahyang pun tu, ayat sungai tu, ayat tasik ke apa, kita ambil sembahyang tu boleh. Sembahyang semua selesai dah. Allahu Akbar, kita sembahyang apa? Sembahyang duha. Bila kita takbir untuk solat duha, masa tu angin duk main. Dia menghadap ke mana? Tadi kita takbir tu, katalah kiblat ni, kamera kita duk live ni. Ni kiblat kita. Allahu Akbar. Lepas tu ialah bot ada angin sikit, kita jalan. Mula asal sini tak? Masa tu angin main laju sikit, kita sini dah. Kita kena buat apa? Kita boleh terus sembahyang buat tak reti je. Syarat dia sembahyang duha ni, sembahyang sunat ni, masa takbir kita menghadap kiblat. Sejurus selepas takbir, kunci tu dibuka. Maknanya kalau bergerak pun tak apa, tak masalah. Kalau bergerak pun tak apa, tak jadi masalah. Boleh habiskan sembahyang kita. Habis dah sembahyang 2 rakaat, rasa nak sembahyang hajat pula, bagi Allah mudahkan dapat pula. Ni nak takbir balik tadi mana? Tadi sini kan? Kita menghadap. Bot tak payah pusing, kita payah pusing. Pusing balik ke arah kiblat kita. Allahu Akbar, takbir sekali lagi. Lepas tu biar dia jalan, pusing sikit, biar kat dia. Tu sembahyang apa? Sembahyang sunat. Katalah sembahyang tu sembahyang fardu. Tuan-tuan buat apa? Allahu Akbar, takbir. Kalau angin main, kita dah atas sampan ni. Angin main, apa kita buat? Ni kiblat dia betul. Angin tolak sampai ke sini, kita pusing sikit, satu, tak sini. Kita mesti stay di kiblat. Kalau dia pusing, kita gerak sikit, satu. Dia pusing lagi, kita gerak lagi, satu. Tegak, satu boleh gerak. Saya gerak lagi. Boleh tak apa, tak ada masalah. Satu boleh bergerak. Cara dia macam mana? Cara kalau ke depan, kalau ke tepi, satu tak balik. Satu tak balik. Satu kita sembahyang. Tuan boleh berjalan je tu dalam sembahyang tak batal. Tapi satu gerak, satu berhenti. Macam masjid ni tuan boleh jalan sembahyang macam tu daripada sini sampai Sungai Tiram boleh. Dia ni jalan apa seorang di geluguk tu, dia sembahyang. Dia jalan boleh? Boleh. Tak suruhlah buat, nak bagi faham. Kata
Boleh, tak apa, tak ada masalah. Contohlah sembahyang satu soft ni, 2 orang sekali batai depa keluar. Kita duduk saf ketiga jalan satu boleh? Tak ada masalah. Yang balik rumah lah. Sembahyang orang sembahyang dia balik rumah. Sembahyang tu nama apa? Sembahyang fardu. Katalah angin kuat sangat. Angin terlalu kuat jadi kita tak stabil. Tak stabil tu mungkin boleh jadi sebabkan kita ni nak muntah, pening, sebab kita jarang naik. Kalau orang tak biasa ni, nelayan tak apalah, dia macam champion lah. Kita biasa-biasa teman orang lah apa saja, syok-syok pergi pancing, tak kena gaya boleh pening duk main ombak berkalung-kalung itu jadi pening. Maka dia pun buat apa? Dia gerak. Tapi angin terlalu kuat. Maka ketika itu apa kata hadis, kata Imam Hasan Basri, wa illa faqaida. Andai sekiranya hang boleh bergerak tapi nampak macam kuat sangat, boleh duduk ketika itu. Boleh duduk ketika tengah sembahyang tu, kita duduk je. Maka bila kita duduk apa jadi? Okeylah, kata angin berhenti sikit, kita sembahyang dalam keadaan duduk, boleh, tak apa, tak masalah. Sembahyang kita masih lagi sah. Tapi kalaulah kita sampan tu dah pusing dah jauh tapi mana dia bergerak-gerak gitu dah, maka kita kena sembahyang tu nama dia sembahyang hormat waktu lah. Nanti kita kena ganti balik sembahyang kita yang original, kerana sembahyang tu dia dah hilang dah dia punya salah satu daripada rukun dia, itu adalah menghadap ke arah kiblat. Sembahyang dalam keadaan tengok keadaan kapal dan sampan kita lah. Biasanya benda ni tuan-tuan, biasanya sampan kecil-kecil lah, kayak ke apa macam tu lah. Kalau kapal besar-besar jarang jadi masalah. Kapal besar-besar dia okey. Saya pergi haji 2002 ke 2003 macam tu lah. Pergi daripada Mesir, tapi naik kapal laut. Naik kapal laut 3 hari kami duduk di kapal. Kami masak sendiri, masak nasi, sejukkan nasi tu bawa dalam foil, gulung foil tu bagi sejuk betul-betul dulu, gulung dalam foil. Untuk kami duduk ada dalam 100 orang macam tu, 100-200 orang macam tu kot. Gurui masak sampai betul-betul, masak sungguh ni, sejukkan dia, buh dalam plastik, bungkus ayam goreng. Pagi lauk tu, tengah hari lauk tu, malam lauk tu, tak ada nasi tambah apa. Anduk atas kapal tu, itulah makanan selama 3 hari duduk di atas kapal tu. Ada tengah-tengah laut tu ombak besar sikit, bergerak sikit macam itulah. Tak ada sampai teruk-teruk macam tu, tak ada. Tu pengalaman lah. Biasa orang boleh pergi haji ni geng-geng 60-an, 70-an ya. 70-an pun dah okey sikit dah. Lepas tu semua pakai kapal terbang lah kan. Okey. Jadi macam mana pun tuan-tuan, sembahyang tak boleh tinggal. Mesti kita sembahyang walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan payah. Dalam hadis, dalam kitab, ulama bincang ni, macam mana nak sembahyang atas kapal terbang, macam mana sembahyang atas sampan. Maitang kita sembahyang, tak sembahyang terus, duduk rumah saja aku tu, tak sembahyang. Jumaat pun tak pi. Kita tanya dia, orang tak pi Jumaat. Dia kata, malas lah, kena pi awal lah, pi lambat jadi penuh lah apa semua. Saya kata dia, pi lah awal, dah hantar lambat penuh. Dia tahu malas lah, pi awal nak buat apa dia dah? Nak buat apa dia tanya? Punya banyak benda yang boleh buat time Jumaat tu. Dengan Al-Kahfi, dia tak tahu baca Al-Kahfi semua. Tuan-tuan pi awal, gantilah dulu-dulu sembahyang semua dulu-dulu, boleh ganti tak? Ada masjid buat tazkirah. Buat tazkirah. Geng-geng main awal ni dia bagi alasan dia tak tahu apa nak buat. Masjid sediakan tazkirah setengah jam sebelum kuliah, sedia pula satu tazkirah, ustaz tu main ceramah. Tak main kat sembahyang. Dia kata malas sembahyang awal. Payah nak kena pakai face mask semua. Lah, hampir mana pun pakai face mask kan, kita pergi masjid. Nak kena sanitize tangan semua dengan ada alkohol, lepas tu duduk sembahyang. Pula dah. Dia tanya tu ada alkohol tak mau sembahyang? Tu alkohol ada, apa tu ambil pasar raya, pergi shopping misalkan, nerap di market, tak apa pula. Dia saja alasannya tak mau main sembahyang. Padahal besar kalau tinggal sembahyang tu.
Kata sembahyang fardu, sembahyang Jumaat lah. Allahu Akbar. Kedai makan pun melemak. Makanlah tak apa. Sampai tak sembahyang tu makan apa. Jadi tak apa cantik macam tu. Hadis berikutnya adalah kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadha'u ahaduna tarfa thawbi min shiddatil harri fi makani sujud. Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, adalah kami sembahyang serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diletakkan oleh seorang daripada kami akan hujung kain kami kerana bersangatan panas pada tempat sujudnya. Baik. Kita apabila kita sembahyang atau sujud, bila kita nak sujud, dahi kita ni dalam 7 anggota sujud ni, satu je lokasi yang tak boleh tutup. Nama dia adalah dahi. Dahi ni dia mesti original. Rambut ke apa benda pun jangan tutup di sini. Lain boleh tutup. Anggota sujud ada berapa? 7. Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 perut anak jari. Jadi 2, 4, 6, 7. Hidung sunat. Tak kena masih lagi sah. Kena sempurna dapat pahala lebih. Dahi mesti kena. Dalam 7 ni, satu je tak boleh tutup. Dahi. Ada orang kata tak boleh pakai sarung tangan semayang. Sebab kita sujud, kita kena letakkan tangan kita. Jawapan dia tak betul cakap begitu. Kerana kalau cakap macam tu, maknanya salah lah. Sebab ada banyak lagi anggota sujud yang kalau hang kata tangan tak boleh tutup, maknanya lutut pun tak boleh tutup lah. Lutut kena buka juga. Kaki tak apalah pakai stokin, boleh buka. Tapi satu masalah berlaku adalah di lutut. Kerana lutut anggota sujud. Takkan kita nak buka lutut tu pula. Maknanya kita pakai seluar pendek mayang. Pelik gitu. Pakai jubah elok gitu, pang lutut koyak gitu. Tak kena cakap gitu. Jadi lutut boleh tutup, bukan boleh, mesti tutup. Kaki sebab dia termasuk dalam aurat semayang. Kaki nak pakai stokin boleh, tak mau pakai stokin pun tak apa. Laki lah, perempuan kena tutup lah kaki. Tangan, kata dia tu polis trafik, bertugas dekat Rexham, kat roundabout tu kan. Dia bertugas start pada pukul apa? Pukul 5 dia start lah. Katalah kelang kabut tak ada semayang asar, maka dia pun semayang asar kat mana? Dekat roundabout tu. Dia bawa sejadah. Dia kata kawan dia, okey hang jaga saat aku pergi semayang asar tu. Dia semayang kat roundabout tu, roundabout Rexham tu. Dia bawa sejadah dia, tengok kiblat di sini. Allahu Akbar, takbir, dia semayang. Semayang dengan kasut kerja dia tu. Kita kata dia ni semayang pakai kasut, boleh tak? Boleh, tak apa. Tengok dulu kaki dia tak cicak lah. Tak kucing ke tak ada? Tak ada. Boleh semayang lah, tak ada masalah. Pakai stokin. Stokin tak apa, boleh pakai. Manalah tahu kasut dia pergi jalan. Yang tu payah aku tu. Manalah tahu, cara tak tahu lah. Sekarang tengok kaki. Ada tak najis? Tak ada. Dekat tempat kita nak semayang tu, dekat lantai, dekat pasiak tu, kita nak buang semayang tu, tengok ada najis tak? Tak ada. Kasut hang, ingat-ingat hang ada tak pergi tandas ke apa, stokin kotak? Tak ada. Okey, boleh semua, tak ada masalah apa. Boleh semayang. Okey, boleh. Takbir ke tu? Dengan sarung tangan. Sarung tangan boleh pakai. Cuma kopiah tu kena buka, helmet tu. Sujud saya nak pakai helmet tak? Helmet trafik tu kan? Yang tu hang buka lah. Tu lah cap payah kak. Buka helmet, buka motor tu, Allahu Akbar, tak semayang, sujud gitu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lepas tu, miss call kawan dia. Okey, hang main semayang pula, main aku jaga gitu. Boleh apa gitu? Boleh. Komando masuk dalam hutan.
Askar. Kata kita duk latih kawat, ada TYT nak buat program apa kita askar kena bertugas apa semua, unit badan beruniform, JPAM lah apa semua, bomba semua, kita buat latihan kawat. Masa latihan kawat tu, lepas tu bos kita yang askar tu dia kata okey, kita bagi masa setengah jam untuk semayang dengan makan. Lambat tak dah ni. Depa semua macam mana? Semayang kat tepi tu je. Dengan kasut-kasut semua sekali. Bos sejadah tu imam tu, hak lain semua bawa sejadah, semayang tepi tempat kawat tu je. Semayang tu dengan kasut-kasut semua. Semua ada wuduk dah? Ada? Boleh semayang? Boleh? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Semayang kasut ada masalah? Tak ada lah. Cuma dalam masjid kita tak masuk dengan kapet. Ada kapet, nak masuk dengan kasut. AJK dibagi dengan kambing 32. Rumah kita tak masuk dengan kasut sebab mereka latihan tengah jalan, tepi jalan. Boleh semayang, tak apa, tak masalah. Dia mudah lah tuan-tuan, Islam ni senang je. Kita tengok budak-budak naik basikal kan, mereka naik basikal kadang pakai seluar 3 suku tu, tapi dalam ada seluar tight dia, bawah sikit pada lutut. Dia pamai berhenti buat geng-geng basikal fiksi ke apa, basikal apa ke, berhenti geng-geng basikal kan, pamai semayang Zohor. Kita tengok mereka, kita jangan marah mereka. Bagus anak muda main semayang kat masjid. Jangan maki apa, pakai seluar pendek main masjid. Tuhan tak bagi. Tuhan main mana pula? Boleh tu tak orang. 1000 kali baik daripada hak pakai seluar panjang tak main semayang terus. Berlambak je tak main. Dia main tutup aurat dah boleh. Sekali-sekala bukan hari-hari main semayang gitu. Bila tengah bersukan dia main semayang. Boleh? Jadi bila sujud ni tuan-tuan, kita tak boleh dalam mazhab kita, tuan-tuan tengok di bawah tu, hadis tersebut tidak menjadi dalil untuk penolakan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahawa tegahan sujud di tepi atau hujung kain. Kerana boleh jadi bahawa kain yang dikatakan itu dalam hadis tidak bergerak dengan geraknya orang yang sembahyang, disebabkan tidak dibawanya dan tiada ditanggungnya ataupun dibawa bersamanya, tapi tidak bergerak dengan disebabkan kain itu panjang. Bila kita nak semayang, kita tak boleh sujud atas satu benda yang bergerak dengan kita. Contoh, saya semayang pakai rida. Masa saya nak sujud, saya ambil rida, Allahu Akbar bubuh, saya bersujud atas tu. Maka sujud tu tak sah. Sujud tu tak sah. Orang perempuan pakai telekung besar. Telekung biasa, masa nak sujud, Allahu Akbar, dia sujud atas telekung dia. Biasa orang besar tak jadi, budak-budak depa syok main buat macam Batman gitu. Masa turun sujud tu, depa turun macam salji macam tu turun. Budak-budak sekolah buat. Jadi kita kena abad, tak boleh sujud atas satu benda yang bergerak dengan kita. Sujud atas rambut kita terkeluar seketika gitu, pergi sujud atas tu, tak boleh juga. Sujud atas face mask. Contohlah, orang buka face mask, buka paket, paling tak ada orang tarik sikit, dia buat apa? Dia buah tedai. Dia tarik gitu. Dia ingat dia superhero apa tak tahu gitu. Dia pun sujud itu, maka semayang dia orang panggil balik awal semayang dia. Bungkus ikat tepi. Tak boleh. Dia kena buat apa? Dia kena ulang semayang dia balik. Tapi benda yang tak bergerak dengan kita tak apa. Contoh kapet. Kapet kita sujud atas dia, dia bergerak tak dengan kita? Tak bergerak. Boleh tak sujud? Boleh. Rida ni boleh. Saya boleh lipat bagi jadi panjang lagi. Maknanya kalau saya buh dikat bau, yang ni dia cecah di lantai. Labuh sampai ke lantai macam tu. Maksudnya bila saya bergerak, kawasan yang di bawah tu, rida yang panjang ni dia lekat terus di lantai. Orang panjang ni, maksudnya kita bergerak sujud apa semua, rida yang bawah ni tak bergerak. Kita sujud atas ni boleh tak? Boleh. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ihtimal memandang hadis ini adalah kemungkinan kain yang disujud oleh Nabi SAW tu dia labuh sehingga tak bergerak daripada lantai. Jadi kita kalau kita sujud, pastikan dahi kita tu kena dekat lantai. Dan yang kedua, apabila kita sujud, pastikan tak sujud di atas satu benda yang bergerak sama dengan kita. Kalau sejadah tu kita letak masa sepanjang semayang, sejadah tak bergerak,
Lepas semayang kita ambil sejadah, dia bergerak. Yang tu tak apa. Yang dimaksudkannya adalah ketika semayang tu dia tak boleh bergerak. Semualah sejadah apa semua tu kan. Lepas tu kalau boleh bahagian dai ni jangan tertutup. Bukan kalau boleh, mesti jangan tertutup. Kopiah kalau pakai, bagi rambut naik di atas. Tapi ada satu helai. Satu je helai. Satu helai tak apalah. Tocang terus. Kata gitu. Yang tu melampau lah. Tak boleh. Boleh jadi semayang kita jadi batal. Dan sujud pun tuan-tuan, kita nak sujud syarat dia, punggung kita mesti atas. Kepala kita mesti di bawah. Tak boleh sujud atas gon. Tahu tuan-tuan nak keluar ke masjid ni, kat belakang tu kan, ada macam nak naik tu. Bila tuan-tuan sujud di situ, makna dia apa? Kepala kita still di atas, punggung kita di bawah. Maka sujud tu dia tak valid. Sujud ni dia mesti macam tu. Maknanya kepala mesti bawah, punggung duduk di atas. Sujud di tangga. Sebab orang ramai sangat. Lepas ni apa COVID semua tak ada dah. Masjid buat ceramah, orang seronok sangat. Panggil penceramah main lah apa semua. Forum besar-besar lah, qasidah apa semua. Penuh orang main masjid negeri. Atau hak main tu siapa dia? Ustaz Somad daripada Indonesia. Punya 20,000 orang main semayang. Kita semayang kat tangga. Kita duduk di tangga pertama, sujud di tangga ketiga. Semayang kita tak boleh. Sujud dia mesti di bawah. Dan seterusnya, tak boleh sujud dekat orang. Atau apa saja benda lain tak boleh sujud. Orang India, dia ada satu budaya. Sujud pada orang yang dia hormat lah. Macam mak dia, macam mak mentua dia, atau siapa-siapa orang yang besar, yang berjasa dalam hidup dia. Dia lah tolong mak bapak dia apa dulu masa kecil dulu, mak bapak dia susah. Dia ni orang kaya, orang baik-baik macam tu. Dia apa pun sujud pada orang-orang yang baik macam ni. Contohnya kan, dalam agama mereka, bangsa mereka, budaya tu macam tu. Kita Islam, kita tak dibenarkan sujud pada mak bapak pun tak boleh. Siapa apa manusia, ulama ke siapa pun tak boleh sujud. Sujud ni dekat Allah sahaja. Rukuk pun tak boleh dekat manusia. Hang nak hormat orang boleh tak? Boleh. Tak boleh hormat sampai rukuk macam Jepun. Kalau kita duduk di Jepun, kita boleh hormat orang tak? Boleh. Tapi tak boleh rukuk dekat orang, tak boleh sujud dekat orang. Ketika unta sujud pada Nabi SAW, sahabat kata, kami tak ada ke kota boleh sujud pada kamu? Nabi SAW kata, kalau manusia dibenarkan sujud pada manusia, aku dah arahkan isteri sujud pada suami. Lantaran besarnya isteri lantaran besarnya suami dalam kehidupan isteri dia tu. Apa isyak ni? 8.20. Oh, sudah. 8.20 tak? Belum lagi. Okey. Waktu 8.20 sini. Oh, waktu solat saya dah rosak lah. Berapa minit? 3 minit. Okey. Jadi tuan-tuan, sujud dan rukuk tu kita kena hati-hati kerana dia salah satu daripada rukun semayang. Kalau sujud kita rosak, maknanya rukun semayang kita rosak. Kalau rukun semayang kita rosak, maknanya sembahyang kita rosak. Maka kita kena hati-hati. Terutama masa sujud, saya tengok ramai orang sujud, masa dia sujud kaki dia kepak macam tu. Kaki kita, perut jari, ni jari kita ni kan, semua jari kita masa sujud kena tekan kaki belakang tu. Jangan pacak saja, jangan kemekkan dia, jangan silangkan dia. Tak, mesti pacak dan tekan dia. Paling kurang, alal aqal, border untuk sah, ibu jari satu je, masa dia semayang, 4 kaki semua kemek, ibu jari dia kepak macam tu. Yang tu kira border untuk sah semayang. Kalau kaki dia kemek juga, tak sah. Melainkan dia sakit. Tak apa.
Kalau luka, jatuh, kaki dia tak boleh. Sebelah kaki boleh, sebelah kaki tak boleh. Contohnya kan. Jadi kalau dia jadi imam, dia kena maklum lah. Tuan-tuan, saya nak abad, saya luka jatuh 2 hari, kaki saya ni tak berapa kuat. Jadi masa saya sujud sendiri, saya tak akan letak kaki saya macam tu, sebelah kaki je boleh. Saya harap tuan-tuan jangan mufaraqah masa semayang dengan saya lagi. Dia kena maklum. Sebab kita tak tahu dia sakit luka demam, tak tahu. Ataupun kita main ikut dia lambat semayang dan sebagainya, kita tanya dia, jadi abang tak letak kaki betul tadi tu? Oh, dia kata kaki saya luka. Tak apalah. Abang tadi kaki tak betul? Dia kata memang aku semayang macam ni 25 tahun dah. Macam tu kita mau bangkit, kata dia. Malam sikit kita pergi semayang lain. Kita kata dia tak boleh abang semayang macam ni. Semayang kena tekan. Hang tahu apa hang budak cakap banyak. Tak apa, jangan gaduh. Dah abang tak mau dengar buat macam mana? Kata dia wabillahi taufik wal hidayah. Kata dia tepi belah tu. Ada orang dia boleh, tapi kita nak tegur pun berhikmah lah juga. Jangan marah orang. Kadang-kadang benda tu betul. Kita tak pandai tegur orang sehingga menyebabkan benda tu jadi satu masalah ke orang. Macam dia tu jarang main semayang. Bila-bila sekali dia main semayang. Tak pernah main lah. Seri dia kata abang pi lah semayang. Dia kata tak pandai. Pi lah semayang abang ni duduk rumah je. Dia kata ikut je Tok Imam tu. Dia main lambat maghrib 1 rakaat masbuk. Dia main sama dengan AJK. Mayang semua Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia tak tahu apa. Dia bagi salam. Dia tak tahu apa rakaat apa. Dia bagi salam. AJK ni dia semayang. Mayang. Dia tengok dia ni tak bangun satu lagi. Dia mak dia ni lah. Turun bawah. Assalamualaikum. Terus dia sound. Apa dah satu ni apa. Hang tak tahu semayang ke ni. Satu lagi rakaat lah. Orang duk wirid berhenti. Semua orang tengok dia. Kawan jadi malu lah. Kawan kata apa? Orang semua tengok dia. Dia bangun. Dia kata apa dah AJK. Satu rakaat pun berkira. Lepas tu dia belah tu. Benda tu betul lah. Tapi cara hang tegak tu menyebabkan dia jadi marah. Rasanya dia tak malas semayang kalau satu rakaat pun berkira gitu. Jadi susah gitu. Jadi insyaAllah nanti kita akan jumpa hadis berikutnya. Makruh ludah ke arah kiblat. Kita tengah semayang, macam mana kita nak ludah? Ada ayat liuk kita tu tercampur dengan wuduk, balance semua dia masuk dalam mulut semua. Ada ataupun ada bekas makanan dalam mulut semua tercampur dengan ayat liuk semua. Macam mana kita nak buat ayat liuk tu? Sama ada kita nak ada ridak, ludah dulu kat ridak, ataupun pinjam poket kawan sebelah ludah dulu ke? Atau apa nak buat? Kita jumpa dalam siri akan datang nanti insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulih ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.